Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana thabbit aqdamana tamim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyul qayyum alladhi la yamutu wa atubu ilayhi. Allahumma ighfir lana. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat sama-sama dalam pengajian kitab Risalah Fardhu Ain. Jadi kita sampai muka surat 12. Surat 12 tu sebelum ni kita dah baca ayat Al-Quran. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Jadi hari ni insya-Allah kita sambung beberapa panduan yang sepatutnya kita ambil daripada ayat tersebut. Mana ayat tu panjang dalam 11 ayat. Tapi kalau kita dapat pegang ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, kita ulang dan kita amalkan dan kita renungkan, maka perkara tersebut akan memberi kemanfaatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Hari pertama sekali Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya aflaha, yang dihukumkan sebagai berjaya ialah orang beriman. Dari sifat pertama orang beriman tersebut ialah hum, mereka, allazi itu yang, hum, mereka fi salatihim, di dalam semayang mereka, khashi'una. Daripada ayat ni kita dapat satu kefahaman bahawa semata-mata semayang belum lagi menjadikan seseorang tu berjaya. Semata-mata kita semayang daripada umur kita 7 tahun, 10 tahun, pengajaran semayang daripada sudut jasmani yang diistilahkan sebagai syariat. Kalau kita semata-mata mengamalkan solat yang kita pelajari melalui syariat Islam, semata-mata semayang tersebut belum menjadikan seseorang itu berjaya. Bahkan solat yang secara zahir tadi ialah amalan yang tidak akan diangkat. Maksudnya Allah Ta'ala mengangkat pelbagai amalan seperti khusyuk, redha, taqwa, sabar. Banyak amalan yang semakin lama semakin kurang diamalkan. Tapi satu-satunya amalan yang akan kekal sampai hari kiamat ialah semayang yang zahir. Itu sememangnya dikekalkan, Allah Ta'ala tak akan angkat. Jadi jangan kita tertipu dengan semayang yang zahir tersebut. Sebab dalam Quran menyatakan bahawa orang yang berjaya, dia bukan semata-mata semayang, bahkan dia menggabungkan dengan semayang tersebut khashi'una, khusyuk. Jadi apabila lafaz Quran menyatakan khusyuk, dia ialah amalan tarekat. Jadi difahami daripada situ bahawa orang yang berjaya ialah orang yang menggabungkan solat, iaitu syariat, khashi'una dan tarekat. Sebab syariat dia akan mengajar kita amalan zahir. Macam mana cara nak menutup aurat, macam mana cara nak mencari kiblat, macam mana syarat sebelum semayang, semasa semayang, macam mana rukun qauli, rukun fi'li. Itu ialah yang diistilahkan sebagai solatihim. Tapi apabila kita nak mempelajari khashi'un tidak diajarkan di dalam syariat. Mana kita bacalah buku fiqh setebal mana sekalipun, sebanyak mana kita baca buku fiqh termasuk 4 mazhab sekalipun, dia tak akan membincangkan tentang khusyuk tersebut. Sebab mereka mengetahui bahawa khusyuk ialah ibadat hati. Dan ulama fiqh syariat Islam dia mengetahui bahawa mereka hanya membincangkan ibadat zahir semata-mata. Jadi apabila Allah mensyaratkan khusyuk kepada al-falah, kejayaan tadi, maka kita fahamilah bahawa khusyuk ialah satu amalan yang perlu kita usahakan di dalam tarekat. Jadi kalau kita dapat menggabungkan solatihim khashi'un tadi, barulah kita dihukumkan aflaha, orang yang berjaya. Cuma apabila kita berusaha untuk mendapatkan solatihim khashi'un, dia ada muqaddimah sebelum tu, sebagaimana kita dah bincang sebelum ni. Apabila Allah kata orang yang khusyuk di dalam semayang,
Jadi jangan kita fikir terus kita nak dapat khusyuk dalam sembahyang tu. Khusyuk di dalam sembahyang memerlukan pelbagai muqaddimah. Banyak muqaddimah yang kita nak belajar. Pertama, kita kena belajar syariat. Kita kena belajar sembahyang tu macam mana, sembahyang tu berapa rakaat, rukun sembahyang ada berapa. Lepas tu kita kena belajar khusyuk tu pula, macam mana nak mendapatkan khusyuk. Bila kita nak mendapatkan khusyuk tadi, kita kena belajar ilmu tarekat tu daripada awal sampai akhir. Maksudnya kita kena belajar tarekat tadi menuntut kita tadi mempunyai guru. Tarekat tadi menuntut kita mempunyai wirid di dalam hati. Sebab dalam Quran ni dia terus sebut semayang. Dan kita dah tengok dalam ayat sebelum ni, semayang dia duduk di martabat yang ketiga. Qad aflaha man tazakka, itu martabat yang pertama. Wa dzakara isma rabbih, berzikir mengerti Allah, itu martabat yang kedua. Fa shalla, lalu semayang, itu martabat yang ketiga. Jadi kalau kita kata saya akan berjaya dengan semayang yang saya belajar semasa sekolah rendah dulu, masa kita tak faham, sebelum semayang dia mesti ada wa zakara, berzikir, dan sebelum berzikir dia mesti ada tazakka, pembersihan. Dari itu semua ayat, maksudnya tazakka tak disebut dalam ayat ni, wa zakara isma rabbih pun tak disebut di dalam ayat ni. Jadi bukan apabila tak disebut maknanya tak ada. Itulah kesusahan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni dia sebut di tempat lain, tapi kamu kena faham juga ayat di tempat lain tadi tu pada ayat-ayat lain yang berada di dalam surah yang lain. Jadi kalau kita kata, oh, orang yang berjaya ni ialah orang yang khusyuk di dalam sembahyang, maknanya kita akan kata zikir tak payah kalau kita tak faham. Dan kita kata, oh, khusyuk dalam sembahyang saja yang berjaya, maknanya istighfar tak perlu. Ataupun kita kata khusyuk dalam sembahyang saja orang yang berjaya, maknanya ambil sembahyang pun tak payah, menghadap kiblat pun tak payah. Apa lagi? Semua tu, jadi semua tu ialah ayat-ayat yang tersirat. Maksud sebelum nak sampai kepada hum fi salatihim khashi'un, martabat yang kelima ni, jadi martabat yang keempat kena istighfar dahulu. Kena berzikir dahulu. Sebelum berzikir tu dia kena istighfar dahulu. Sebelum istighfar tu dia kena pergi mencari guru dahulu. Jadi ada beberapa ayat yang diistilahkan sebagai jumlatun matwiyatun, ayat-ayat yang dilipat. Jadi disebabkan ada konsep ayat yang dilipat tu di dalam Al-Quran, barulah Quran tadi boleh jadi pendek, dia diringkas. Tapi kalau setiap ayat nak ulang daripada awal sampai habis, nanti ada ayat semayang lagi nak ulang daripada awal sampai habis, jadi Quran tu akan jadi sangat tebal. Tapi masalahnya apabila ada ayat-ayat yang terlipat dari tu, jadi kita terlupa. Sebelum semayang ada beberapa lagi muqaddimah, amalan yang mesti kita usahakan. Dan tuan guru kita semasa dia datang, Syed Syarif Sabahuddin, dia sangat tekankan istighfar. So, istighfar ialah martabat yang pertama, duduk di dalam tazkiyah tadi. Pembersihan hati tadi dia memerlukan kepada istighfar. Banyakkanlah beristighfar kan siang dan malam. Jadi salatihim khashi'un tu dia ialah perincian. Apabila kita membaca surah Fatihah, maksudnya apabila kita baca Fatihah, kita akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sebut dua nama Allah, Rahman dan Rahim. Dan setiap kali kita baca Bismillah pun kita akan sambung dengan Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman tu dia merujuk kepada kurniaan zahir yang Allah bagi kepada kita, yang zahir jasmani yang kita nampak ni. Dan kita ada kurniaan batin, iaitu lafaz Rahim. Jadi apabila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, kita kena niat ni, wahai Allah, berikanlah daku kurniaan yang zahir. Maksudnya kurniaan yang zahir tadi, kita semayang dengan cara yang betul, rukuknya betul, sujudnya betul, baca Fatihahnya betul, tak ada salah tajwid, tak ada salah makhraj, tak ada salah sifat. Dan apabila kita nak semayang tadi, cara menutup auratnya betul, menghadap kiblatnya betul, itu di bawah nama Ar-Rahman. Apabila kurniaan yang zahir, dia duduk di bawah nama Rahman. Apabila kita baca Rahim, kita niat, wahai Allah Ta'ala, dengan nama Rahim yang ada pada kamu, kurniakanlah kepada aku khusyuk. Dan khusyuk ni kita dah maklum sebelum ni, khusyuk ialah ibadat batin, ibadat hati yang tak boleh dibuat oleh lidah, yang tak boleh dibuat oleh badan, yang tak boleh dibuat oleh mata. Jadi kalau kita nak dikurniakan dengan khusyuk, kita perlu mewujudkan hati terlebih dahulu. Maksudnya apabila kita duduk dalam majlis, kita datang hari Senin, hari Khamis, apabila kita masuk dalam suluk tu, niat ni ialah nak menghidupkan hati, membangkitkan hati tersebut. Apabila hati tadi ada, barulah kita boleh melatih hati tadi khusyuk. Khusyuk tu maknanya memfokuskan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu moga-moga kita dapat faham. Aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Mana dalam ayat yang kedua ni, Allah menekankan bahawa orang yang beriman ialah orang yang berpegang, orang yang mengamalkan dengan syariat dan tarekat. Maksudnya orang yang beramal dengan zahir dan batin, orang yang dikurniakan dengan kurniaan Rahman zahir dan kurniaan Rahim, kurniaan batin tersebut. Tapi itu dia bagi tahu cara orang tadi tu, untuk dia tadi dikurniakan dengan kurniaan zahir dan batin, dia mestilah
wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mestilah orang tersebut meninggalkan perkara lalai. Perkara lalai yang kita bincang dalam tarekat, dia ada 4 pantang yang kita kena jaga. Lalai pertama sekali ialah banyak bercakap. Banyak bercakap, banyak menulis, banyak muasab manusia, banyak berletih, banyak bertengkar, banyak bergaduh, banyak mempertahankan diri sendiri, banyak berhujah. Itu semua dia masuk di bawah banyak bercakap, benda-benda tak faedah. Itu lahu yang kedua ialah banyak tidur. Kan, tidur melebihi pada waktu, tidur pada waktu yang tak betul. Lepas tu bergaul dengan manusia, kan, berjumpa manusia yang tak perlu. Dan terakhir sekali ialah makan. Jadi itu ialah lahu. 4 perkara yang kita kena tinggalkan. Jadi cukuplah, maksudnya, dan apabila ayat yang kedua tadi, apabila kita solatihim, di bawah solat dia masuk 3 perkara: istighfar, zikir dan semayang. Dan apabila dia kata al-lahu, dia ada 4 perkara yang kita kena ingat. 4 perkara lalai yang mesti kita kurangkan apabila kita masuk tarekat. Bercakap, kan, benda-benda yang tak penting. Makan, terutamanya makanan yang haram tu memang kita kena tinggalkan. Dan kedua ialah makan makanan yang menguatkan nafsu. Makan yang menguatkan nafsu ialah makanan-makanan berdarah dan seumpamanya. Kita cuba kurangkan, bukan tak boleh makan. Daripada kita makan daging tu 5 ketul, makanlah seketul. Daripada kita makan nasi 2 pinggan, makanlah 1 pinggan, setengah pinggan. Maksudnya kena kurangkan. Kalau kita nak tunggu suluk baru kita nak kurangkan makan, jadi lambat. Maksudnya kita tak berjalan di dalam tarekat tu setiap hari. Tunggulah bila suluk baru nak berjalan. Kalau tak ada suluk, diam, dia duduk satu tempat. Tapi kalau kita latih lawan nafsu tu setiap hari walaupun sikit, jadi moga-moga kita berjalan di atas surat mustaqim tadi walaupun perlahan. Dan yang ketiga yang kita bincang tadi ialah bergaul dengan manusia. Kan, maksudnya bergaul ni zaman kita ni amat bahaya. Sebab pergaulan tadi dia dah duduk di dalam telefon. Maksudnya bila kita tengok saja telefon, kita buka Facebook ke, kita tengok WhatsApp ke, kita sebenarnya sedang bergaul dengan manusia. Walaupun tak ada orang depan kita. Jadi kita kena had, kan. Bukan sentiasa tengok telefon, sentiasa tengok Instagram, TikTok. Maksudnya itu semua menyebabkan kita bergaul yang tak berhenti. Dan masalahnya, kenapa dia tak bagi bergaul tadi? Sebab semua gambar yang kita tengok ataupun semua video yang kita tengok tadi, dia sama ada memindahkan nur kepada kita ataupun memindahkan zulumat. Jadi kalau kita tengok video yang melanggar syariat ataupun video yang tak, orang yang bercakap dalam video tu ialah orang yang membawa zulumat. Jadi apabila dia bercakap, kita tengok kepada dia, kita dengar suara dia daripada telefon tadi, maka zulumat tadi berpindah. Jadi bila zulumat tu berpindah masuk dalam kita tiap-tiap hari, bila masa nak dapat keimanan tadi? Sebab keimanan ialah nur. Keimanan tadi ialah nur yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi kita kena jaga. Kita dah ada nur tu sikit. Jadi jangan kita padam dengan syahwat makan. Jangan kita padam dengan tidur. Tidur tu umpama mati. Dan jangan kita padam dengan kita ambil zulumat daripada orang sekeliling tadi. Jadi itu semua pantang lah yang kita nak kena jaga. Dan satu lagi kita jangan bercakap. Sebab bercakap ni ialah kita mengeluarkan nur tu balik semula. Kita dah sikit, kita masukkan nur, lepas tu kita bercakap. Jadi percakapan yang kita buat setiap hari tu ialah membazirkan nur di bukan tempatnya. Jadi kita baru nur kita sikit, kan. Kalau kita bercakap tadi kepada isteri, kepada anak tu mungkin bagus juga, sebab kita pindahkan nur tu kepada isteri dan anak. Tapi ni kita bersembang di luar, bersembang dengan manusia yang tak kenal. Jadi orang lain yang dapat manfaat. Dan kita mengosongkan semula nur yang Allah Ta'ala, yang kita ambil daripada zikir. Dan zikir kita ni, zikir tu kita buat banyak 3 jam, 4 jam satu hari tu, mungkinlah bateri tu kurang 20%, 30%. Tapi kalau zikir kita satu hari 10 minit, zikir kita satu hari setengah jam, bateri ni baru dapat cas 10% je. Lepas tu kita bercakap terlampau panjang sangat, cakap terlampau lama, dan habis semua nur tu kita keluarkan balik. Jadi lambat. Apabila nur tadi tak berhimpun di dalam badan, maka lambat peningkatan rohani tu lambat berlaku. Jadi daripada 3 ayat tadi, moga-moga kita dapat panduan. Maksudnya orang yang beriman, orang ialah orang yang berjaya. Tapi dia ada syarat. Syarat ni ialah dia mesti mempunyai 3 amalan. Amalan yang zahir dan amalan yang batin yang digabungkan dalam ayat solatihim khashi'un. Mana solat yang sebelumnya ada zikir, yang sebelumnya ada istighfar. Wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang yang meninggalkan kelalaian, perkara-perkara yang sia-sia. Perkara haram tu dah mesti tinggal lah. Itu memang kalau kita niat nak beriman kepada Allah, perkara haram memang tak boleh buat langsung. Makanan haram kita kena jauhkan. Cuma orang beriman ni dia ada benda yang lalai pun dia tinggalkan juga. Jadi lalai tu ulama-ulama tarekat dia dah kumpulkan. Dia kata ada 4 tadi lah perkara lalai yang mengganggu.
Jadi 4 pantang larang digabungkan dengan 3 amalan. Istighfar, zikir dan semayang. Itu 4, macam 7 ni. 7 perkara tiap-tiap hari mesti berjalan. Setiap saat kita kena jaga dah 7 perkara ni. Kalau kita boleh jaga 7 perkara ni setiap saat, setiap waktu, sentiasa mohon istighfar. Dan macam kita bincang tadi tu, istighfar ialah doa. Jadi apabila kita nak berdoa, kita mohonlah daripada orang yang mustajab doa. Memang kita baca tiap-tiap hari astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi yang sebenarnya istighfar tadi ialah kita di samping kita beristighfar, memohon daripada Allah secara langsung, tapi kita minta syafaat. Kita minta syafaat tu bahasa Arab maknanya bantuan. Kita minta bantuan daripada orang yang mustajab doa agar dia mengistighfarkan kepada kita. Kan sebagaimana seorang sahabat tadi. Maksudnya dia tengah berjalan, dia tengah berlindung di satu gua, tiba-tiba salah seorang tabi'in jumpa dia. Apabila tabi'in jumpa dia, dia perasan inilah sahabat Nabi Muhammad, mungkin sama Abu Sa'id Khudri ataupun salah seorang. Bila dia jumpa saja sahabat, dia tahu sahabat-sahabat ni ialah anak murid Rasulullah, orang yang mustajab doa. Dia tak ada minta doa lain, dia cuma kata, wahai sahabat Rasulullah, istaghfirli. Wahai sahabat Rasulullah yang agung, mohonlah istighfar kepada aku. Sebab dia tahu kalau dia sendiri istighfar, walaupun dia tabi'in, kurun yang amat baik, tapi dia tetap perlu kepada sahabat untuk mengistighfarkan kepada dia. Jadi itulah istighfar yang kita tuntut. Jadi walaupun kita baca astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, itu dari segi syariatnya, astagfirullahalazim. Tapi dari segi tarekatnya ialah dalam hati kita mohon daripada Tuan Guru kita. Maksud kita bercakap dalam hati dengan Syekh Sobah tu, cakap je, wahai Tuan Guruku, mohonlah agar Allah Ta'ala mengurniakan keampunan kepadaku. Jadi baru berjalan. Jadi baru istighfar tu berjalan, zahir dan batin. Moga-moga Allah mengurniakan taubat tu segera. Apabila Allah Ta'ala mengurniakan taubat tu segera pada kita, baru kita boleh meningkat daripada nafsu amarah, daripada nafsu lawamah tadi, kepada nafsu yang lebih baik. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman, dan moga-moga Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk beramal. Dan tadi Syekh Sobah pesan kepada kita supaya jangan tidak hadir. Maksudnya dia kata, kalau kita ajar, maksud dia kata tadi, anggaplah seperti dia ada dalam majlis ni. Sebab kalau kita Syekh Sobah ada, kita bersungguh-sungguh datang. Bila Syekh Sobah tak ada, kita tak datang. Maksud kita mengajar diri kita menjadi munafik. Munafik ni maksudnya keadaan ni rupanya lain. Keadaan ni rupanya itu yang kita nak kena elak kan. Jadi kita, tujuan kita masuk dalam tarekat berzikir ni nak buang sifat-sifat munafik tadi. Maksudnya keadaan yang berubah-ubah tu kita tak mahu. Sebab kita nak ni ialah istiqamah. Istiqamah tu ialah keadaan yang tetap. Dalam apa keadaan sekalipun kita tetap di atas satu keadaan. Jadi Syekh Sobah pesan kepada kita supaya datang. Datang tadi ialah untuk kita melatih diri kita membuang sifat munafik tadi. Jadi kalau dalam berzikir, dalam beramal kita dah boleh buang sifat munafik, nanti dalam kehidupan harian pun kita akan jadi orang yang tidak munafik tadi. So, latihan dalam ibadat ni akan berpindah kepada muamalat. Jadi apabila dah pindah kepada muamalat, nanti akhlak tu akan berpindah kepada munakahat, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan isteri dan anak-anak. Dan itu nasihat daripada Tuan Guru kita lah, Syekh Saleh Sobahuddin. Nasihat dia senang je, hadir saja. Apabila kita hadir tu, dia akan banyak manfaat di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.